Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi pada pagi ni. Insya-Allah untuk menyambung tajuk kita yang kita dah sambung hari itu daripada bahagian lepas pembincangan tentang akidah Imam Empat Mazhab. Kita bincangkan pula tentang sirah hidup. Okey, sirah hidup Imam Empat Mazhab yang diringkaskan daripada kitab Syiar A'lam Nubala karangan Imam Az-Zahabi rahimahullah. So last kali kita bincangkan itu, kita sebutkan berkenaan kedudukan Imam Malik rahimahullah dalam masalah ilmu. Hari ini kita akan bincang tentang sifat ataupun karakter yang ada pada Imam Malik rahimahullah. Sifat Imam Malik, berkata Isa bin Umar, tidak aku lihat sama sekali yang sangat putih dan juga tidak juga kemerah-merahan lebih elok berbanding wajah Imam Malik. Mana kulit dia putih kemerah-merahan, dan tidak ada yang lebih putih berbanding baju yang dipakai oleh Imam Malik. Dan telah menukilkan bukan seorang sahaja bahawa Imam Malik ni seorang yang tinggi. Dia badan dia tinggi, tubuh dia tinggi, dan juga tegap. Dia, badan dia besar, berambut perang. Dia ashqar. Dan bila dia tua, dia punya rambut dia putih dan juga janggut dia putih dan janggut dia besar. Dan dikatakan juga dia ni mata dia biru. Imam Malik rahimahullah. Berkata Abu Asim, tidak aku lihat seorang ahli hadis lebih elok wajah berbanding Imam Malik. Berkata Abu Mus'ab, orang-orang yang hidup zaman dia, nama Imam Malik dia kata Imam Malik dahulu adalah manusia yang paling cantik dari segi wajah. Okey, paling bulat dari segi mata dan paling putih dari segi pakaian, kulit dia paling bersih. Okey, paling sempurna dari segi ketinggian, okey, paling elok dari segi badan. Qadi Iyad telah membawakan daripada banyak lafaz bahawa Imam Malik ni dia punya bentuk rupa dia memang seorang yang handsome lah, yang punya rupa yang cantik, dan juga banyak je bahagian pada badan dia ni, pada rupa dia yang dikatakan sebagai seorang yang mempunyai rupa yang cantik. Okey. Dan dahulu Imam Malik ni dia adalah seorang imam dalam mengkritik perawi-perawi hadis, dan dia adalah seorang yang penghafal hadis yang elok dan juga bahkan yang sangat teliti. Berkata ya Atiq bin Yaqub, aku mendengar Malik berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab Az-Zuhri, yang mana kita kata dia adalah rakan sekelas kepada Umar Abdul Aziz. Bahkan kebanyakan riwayat-riwayat yang datang melalui Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kalau kita lihat even Goldziher, salah seorang di antara orientalis yang cuba untuk merosakkan sumber Islam, diserang Ibnu Syihab Az-Zuhri. Tadi kena tahu nama-nama orang yang terlibat. Ibnu Syihab Az-Zuhri ni di antara orang yang terlibat dalam masalah penukilan hadis yang banyak. Dia kata telah mencerita kepada kami Ibnu Syihab dengan beberapa, ada 40 lebih hadis. Kemudian beliau berkata Imam Malik, ulang balik kepadaku hadis berkenaan. Lalu Atiq bin Yaqub dia kata, Imam Malik pun kata, mana Ibn Syihab Az-Zuhri cerita pada Imam Malik 40 lebih hadis. Kemudian bila Ibn Syihab kata pada Imam Malik, ulang balik ia kepadaku,
Maka Imam Malik ulang balik kepada dia 40 hadis. 40 lebih hadis, 40 hadis dia ingat. Tunjukkan dia punya ingatan dia sangat kuat. Kalau orang cerita 40 hadis, kita dengar tu satu pun tak lekas. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, telah berkata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ni dia antara anak murid Abu Hanifah. Dia kalau ibu Abu Hanifah itu kita bincangkan, dia ada 3 anak murid yang terkenal. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Zufur, betul seorang lagi, ada 3 orang. Jadi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini adalah di antara yang sempat Imam Syafi'i jumpa. Bahkan ada riwayat kata kerana dia jumpa Imam Syafi'i, dia tukar mazhab daripada Abu Hanifah punya fahaman ikut Imam Syafi'i. Allahu alam. Okay. Jadi Muhammad bin Hasan cakap, dia kata aqamtu inda Malikin 3 sinin wa kasra. Aku telah menetap atau tinggal di sisi Imam Malik selama 3 tahun lebih. 3 tahun berapa bulan. Dan aku dengar daripada lafaz dia lebih daripada 700 hadis. Duduk dengan Imam Malik selama 3 tahun tu, dia kata dengar lebih 700 hadis. Dan dahulu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kata Imam Syafi'i, apabila diceritakan daripada Imam Malik hadis, rumah dia akan penuh. Dia balik ke Kufah, dia cerita hadis daripada Imam Malik, rumah dia penuh. Dan bila diceritakan daripada orang lain, daripada orang-orang Kufah contohnya, perawi hadis, tak datang kecuali sedikit sahaja. Ini kadang-kadang benda ni adalah apa yang Allah Ta'ala jadikan untuk penerimaan masyarakat kan. Kadang-kadang benda tu betul ataupun elok, tapi tak semestinya penerimaan tu ada. Kerana Allah SWT yang meletakkan penerimaan. Mana orang rasa nak datang, orang rasa nak dengar, itu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, berkata Ibnu Abi Umar Al-Adani, aku mendengar Syafi'i berkata, Malik adalah guruku, muallimi. Daripadanya lah aku ambil ilmu. Malik adalah guruku, daripadanya lah aku ambil ilmu. Berkata Ibnu Mahdi, Abdul Rahman bin Mahdi, antara perawi hadis Bukhari Muslim, dia kata imam-imam manusia pada zaman mereka ada 4. Ada 4 imam pada zaman mereka, zaman tabi'in. Ada 4 imam. Ats-Tsauri, Malik, Al-Auza'i dan Hamad bin Zaid. Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Al-Auza'i dan Hamad bin Zaid. Dan dia berkata Ibnu Mahdi, aku tak lihat seorang yang lebih berakal banding Imam Malik. Dia buat bandingan. Dan daripada Malik, dia berkata, pelindung bagi ilmu adalah perkataan la adri, aku tak tahu. Ni kena ingat. Bila kita kata tak tahu, patut kita kata tak tahu. Jangan kita reka jawapan. So Imam Malik rahimahullah, dia kata pelindung, benteng bagi seorang alim adalah perkataan la adri. Maksudnya dia tak malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Orang kita kadang-kadang dia kata, takkan tak tahu, kan benda ni kan awak ni alim. Tak, dia kata tak, dia kata pelindung untuk seorang alim adalah perkataan la adri. Apabila dia lalai akan kataan ini, maka ditimpalah akan kematian dia. Dia akan diserang. Akan datang serangan pada dia. Kalau dia kata la adri, tajuk cerita berhenti. Tapi kalau dia cakap juga walaupun tak tahu, di situlah dia akan gagal. Kata Imam Malik. Berkata Haitham Ibn Jamil, aku mendengar Malik ditanya mengenai 48 persoalan. Ada 48 persoalan ditanya pada Imam Malik. Lalu dia jawab pada 32 soalan tu dengan perkataan la adri. 48 soalan, 32 dia jawab aku tak tahu. La adri. Ni kita kata tawaduknya dia lah. Kan? Dan Malik berkata, aku mendengar Abdullah bin Yazid bin Hurmus berkata, haruslah untuk seorang alim mewariskan kepada orang-orang yang duduk dengannya kata-kata la adri. Ajar kepada orang yang belajar dengan kita, siapa yang belajar, siapa jadi orang yang mengajar, patut kata kepada para pelajar dia bahawa untuk mengatakan aku tidak tahu, la adri. Supaya menjadi itu usul yang mereka akan patah balik kepadanya. Mana kalau tak tahu je, patah balik kepada kalimah la adri. Berkata Ibn Abdul Bar, telah sahih daripada Abu Darda bahawa la adri itu separuh ilmu. Abu Darda, sahabat Nabi SAW, sahih daripada beliau, kata-kata
bahawa la adri, aku tidak tahu, itu separuh daripada ilmu. Memang kita kata dari segi sudut asalnya sepatutnya kita sifat sedemikian. Kalau anda kata tak tahu, cakap je tak tahu. Jangan cakap tahu sedangkan awak tidak tahu. Ini realiti bagi masalah kalau kita memang bukan ahli. Cakap tak tahu sudah. Ataupun kalau kita kata kita memang tak faham ataupun kita tak ada dalil dalam perkara tersebut, kita mengaku. Jangan kita berdegil dan berkeras untuk bercakap juga pada benda yang kita tidak tahu. Baik. Okey, dugaan bagi Imam Malik. Memang semua para imam ada dugaan-dugaannya. Macam Imam Abu Hanifah kita bincang dahulu, bila dia tak nak ambil jawatan sebagai qadi, khalifah pada zaman berkenaan seksa dia, pukul dia, dan Imam Abu Hanifah mati dalam penjara. Mati dalam penjara. Ini realiti yang kita panggil kadang-kadang penguasa dan pemerintah pada zaman berkenaan, bila orang-orang alim ni tak nak dengar cakap mereka seksa. Okay, jadi Imam Malik pun ada dugaan yang berlaku pada beliau. Berkata Muhammad Ibn Jarir At-Tabari, dia kata dahulunya Imam Malik ni telah dipukul dengan cemeti, dengan cemeti, okay, dengan rotan. Namun dipercanggahkan sebabnya. Apa sebab dia kena sebat, dia seksa? Telah menceritakan kepadaku, kata Ibn Jarir At-Tabari, Abbas bin Walid, dia kata telah mencerita kepadaku Ibnu Zakwan daripada Marwan At-Tori, bahawa Abu Ja'far Al-Mansur melarang Imam Malik daripada hadis laisa ala mustakrahin talaqun. Dia khalifah ketika itu larang Imam Malik meriwayatkan hadis tidak ada ke atas orang yang dipaksa sebarang talak. Okey, ni cerita dia. Sebab kadang-kadang pada zaman berkenaan pemerintah ni, dia tengok bini orang, dia nak bini orang, dia suruh orang tu ceraikan bini. Kalau tak ceraikan nanti disiksa. Jadi orang tu menceraikan dalam keadaan terpaksa. Dalam konteks tersebut, hadis Nabi telah datang bahawa orang yang dipaksa dalam menceraikan isterinya tidak jatuh talak. Tak jatuh talak. Ini kena faham. Tidak ada ke atas orang yang dipaksa sebarang talak. So, jadi bila Imam Malik ceritakan hadis berkenaan, dia tak suka pasal hadis tu kritik dia. So dia larang Imam Malik jangan cerita hadis tu, dia kata. Kemudian dia dah cakap macam tu, dia pun hantar kepada Imam Malik seorang yang akan tanya soalan yang sama kepada Imam Malik. Macam mana kalau orang cerai kerana paksa? Lalu Imam Malik ceritakan hadis tersebut di hadapan orang ramai. Lalu Abu Ja'far bin Mansur pun telah menyebat Imam Malik dengan rotan, sebab kerana menceritakan hadis yang dia tak suka Imam Malik ceritakan. Ditanyakan kepada Ahmad bin Hanbal, siapakah yang pukul Imam Malik? Beliau berkata, sebahagian para pemerintah, para pemerintah mengenai tajuk cerai orang yang terpaksa. Kan dia Imam Malik dahulu tidak mengharuskan, dan kita pun sekarang macam tu. Kalau orang tu kena paksa, letak pistol kat kepala ataupun dipaksa untuk ceraikan bini, cerai tidak jatuh. Mazhab kita pun macam tu. Dan hadis telah sahih tentang perkara itu. Jadi Imam Malik tak membolehkan akan cerai orang dipaksa. Maka dia telah pemerintah tadi pukul dia kerana itu. Khalifah pukul dia kerana tak nak berhenti bercerita tentang hadis yang diorang buat salah. Okey. Berkata Al-Waqidi, apabila dipanggil Imam Malik, dan diminta pendapat pada dia dan dengar daripada dia dan diterima kata-katanya, dia telah didengki. Itu tajuk asal. Bila dia dipanggil musyawarat, tanya pendapat dia, jadi orang terima pendapat dia, dia telah didengki dan mereka telah melampau kepadanya dengan semua benda. Lalu apabila memegang jawatan Ja'far bin Sulaiman, dia pegang kuasa pada Madinah. Okay. Dia kata dan mereka semua bawa Imam Malik kepada Ja'far bin Sulaiman, dan mereka banyakkan kepada Imam Malik ni punya cerita tak elok depan penguasa gubernur di Madinah. Dan mereka berkata, dia ni Malik ni tidak melihat sumpah bai'ah kalian ini sesuatu. Mana bila bai'ah kan diwajibkan sumpah, macam tuan-tuan dengar apa bai'ah yang berbentuk cerai bini dan sebagainya kan.
Bagi Imam Malik, dia kata tak ada nilai. Tidak ada nilai. Kalau orang tu letakkan syarat, contoh macam tadi lah, macam penguasa tadi, dia letakkan syarat untuk orang yang taat kepada dia, kerja dengan dia, mesti letak satu persatu bentuk. Yang zaman kita sekarang kita dengar, kalau dia patah balik, bini tercerai. So jadi orang tersebut melafazkan taklik tu dengan terpaksa ke dengan rela? Terpaksa. Dia terpaksa, maka dia lafazkan. Itu sebab kenapa pemerintah tak suka. Sebenarnya macam bila orang fikirkan, zaman kita sekarang ni bila ada orang kata kalau contoh macam bini tercerai kalau dia langgar peraturan perkumpulan atau jemaah tu, sebenarnya benda ni dipakai lama. Pada zaman Bani Umayyah dulu, masuk Bani Abbasiyah dah memang dipakai. Diorang gunakan cara untuk orang tu taat dengan kalau langgar bini tercerai. Jadi benda ni bagi Imam Malik, dia kata bai'ah kalian, dia orang kata pada Ja'far bin Sulaiman, dia kata dia tak lihat sumpah bai'ah kalian ni ada apa-apa, tak ada nilai. Dan dia telah mengambil dengan hadis, berpegang dengan hadis diriwayatkan daripada Thabit bin Ahnaf mengenai cerai orang yang dipaksa, bahawa ia tidak harus di sisinya. Maka di situlah dipukul. Beliau berkata Al-Waqidi, lalu telah marah Ja'far bin Sulaiman telah marah. Lalu dipanggil Imam Malik dan dia berhujah kepada Imam Malik dengan apa yang dibawa kepadanya. Orang adukan, dipanggil Imam Malik, disebut ini. Dan diperintahkan Imam Malik ditanggalkan baju dan dipukul dengan rotan dan ditarik tangan dia sampai tercabut daripada bahu. Maksudnya tangan ni, soket ni cabut. Sebab tu Imam Malik ada jadi kes, dia punya tangan time solat tu lurus. Ada orang ingat itu mazhab Maliki. Sedangkan Imam Malik rahimahullah, tangan dia lurus, tak pegang ketika solat tu kerana tangan dia sakit. Sebab tu dia solat dalam keadaan tangan lurus. Tapi ada orang ingatkan bahawa ini mazhab Maliki. Kalau tuan-tuan pergi kat Yaman, geng-geng Syiah Zaidiyah memang dia solat macam tu. Dia tak pegang macam ni. Dia Allahu Akbar, tangan lurus. Dia lurus tangan. Jadi bila dia lurus tangan tu, kita kan masalah juga, kita tak tahu dia solat. Kalau kita orang macam ni, kita nampak dia solat. Yang dia lurus ni, jadi ada orang lintas, dia marah. Orang lintas dia marah. Dia orang kata, mana kami tahu kau solat? Cuma ada orang ingat bahawa perbuatan Imam Malik tadi, dia solat dalam keadaan lurus tadi pendapat dia. Sebenarnya bukan. Bahkan ia adalah berlaku kerana tangan dia ni, bahu ni tercabut bahu dia, ditarik daripada bahu, tercabut dari bahunya. Okey? Dan dilakukan terhadapnya perkara yang dahsyat. Maka demi Allah, demi Allah, kata Al-Waqidi, berterusan Imam Malik sesudah itu dalam ketinggian dan juga dalam kedudukan yang atas. Walaupun dibuat macam tu pada dia, tapi tak ada orang pandang dia hina. Semua orang pandang dia mulia. Okey. Kata lagi, kata perawi, kata pengarang buku kita, ini adalah hasil dugaan yang terpuji, bahawa ia mengangkat seorang hamba di sisi orang beriman. Maksudnya ujian tadi tu bukan jadikan dia hina, tapi orang beriman lagi pandang dia mulia. Kerana dia kata seorang beriman apabila diuji, dia bersabar dan dia mengambil pengajaran serta dia meminta ampun kepada Allah. Dan dia tidak menyibukkan diri dengan mencela sesiapa yang melakukan perbuatan kepadanya. Ini masalah kan Imam Malik rahimahullah. Dia tak ada pun niat untuk balas balik. Kadang-kadang orang kata, mana ustaz, kalau kita dapat orang tu pijak kita pijak dia balik. Tapi Imam Malik rahimahullah, dia tak buat sedemikian. Kenapa kita kena fikir macam tu? Kerana penghukum yang sangat adil adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita kena tahu bahawa macam mana kita nak dibalas seseorang itu di dunia, takkan pembalasan tadi menyamai dengan pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Takkan. Lepas tu saya ingat Dr. Zakir Naik hafizahullah, pernah ada orang bukan Islam tanya dia. Dia kata, kenapa Tuhan perlu untuk hari kiamat, buat hari kiamat untuk manusia? Kenapa ada syurga neraka? Dan Tuhan kenapa nak kena ada? Dia kata pengadilan semula manusia dekat dunia, dekat akhirat nanti. So Dr. Zakir Naik jawab. Dia kata macam ni. Dia kata kalaulah
Contoh kita ambil Hitler. Hitler ni dikatakan kita ada sanksi juga sebab dikatakan bahawa Hitler ni telah membunuh 6 juta Yahudi. 6 juta Yahudi. Lepas tu dia buat ni. Tapi kalau tuan-tuan baca balik, sebenarnya perbuatan Hitler tu sebenarnya untuk memaksa orang-orang Yahudi pindah balik ke Palestin. Semua tu ada dia punya susunan. Kalau tak nak pindah, dia akan duduk kekal dekat Eropah. So untuk batah balik diorang ke sana, berlakulah apa yang dikatakan sebagai Holocaust dan sebagainya. Okey, dia katakanlah kita terima bahawa Yahudi dibunuh oleh Hitler 6 juta. 6 juta. Kalau kita bunuh balik Hitler dengan cara yang sama, dia bunuh 6 juta tadi, kita baru balas untuk 1 nyawa. Baru balas untuk 1 nyawa. Sedangkan nyawa yang dia bunuh 6 juta. So kita baru balas 5,999,999 orang punya nilai. Sedangkan dia buat, itu tak apa lagi kalau dia kata tuan tengok macam Joseph Stalin. Zaman dia merintah, rakyat di Rusia mati 40 juta. Mao Zedong, pemimpin besar Cina, dia zaman dia merintah, Cina mati, rakyat 60 juta. Paling tinggi. Tak pernah ada sejarah. Jahat mana pun, raja, Fir'aun pun tak sampai tahap tu. Serius. Sebab kalau kita tahu kan, contoh macam Mao Zedong, dia pada zaman 58, 59, 60, 61. 4 tahun. 58, 59, 60, 61. Mao Zedong, pemimpin besar Cina, dia telah buat satu keputusan. Dan keputusan ini menyebabkan rakyat dia mati 45 juta. Apa keputusan dia buat? Pada 4 tahun berkenaan, dia telah perintahkan rakyat dia untuk bunuh semua binatang perosak. Bagi dia binatang perosak dia ada 4. Tikus, lalat, nyamuk, satu lagi apa? Burung pipit. Burung pipit. Pipit ciak-ciak makan padi tu kan? Burung tu. So, yang 3 tu betul. Nyamuk, lalat ni bawa penyakit. Taun, yang ni sekian. Lepas tu kemudian yang tikus, ya, betul. Tapi yang satu ni masalah dia. Bila diorang buat satu kempen. Dia tajuk nama dia Sparrow Campaign. Tuan-tuan boleh buka dalam YouTube, type Sparrow Campaign. Sparrow, SPARROW campaign. Dia ada satu video tunjukkan apa dia buat. Diorang bunuh semua burung pipit dan burung pipit tu mati habis. Mana di China dalam 4 tahun tu pupus burung pipit. Tak ada langsung seekor pun. Dan dia ingat bila tak ada burung pipit, padi makin banyak. Tapi rupa-rupanya silap. Dia bunuh burung pipit, serangga datang banyak. Rupanya burung pipit yang makan padi tu, dia bukan makan padi saja, dia makan kumbang-kumbang binatang perosak yang datang dekat padi. So jadi bila dia bunuh burung pipit banyak, serangga jadi banyak kan, banyak. Lalu habis tanaman mereka. Dalam 4 tahun tersebut berlaku kebuluran di China. Kebuluran tu sangat dahsyat, sampaikan kita dekat Malaysia pun terkesan. Apa kesan dia? Tuan-tuan dengar kan, kita merdeka tahun 57. Awal tahun 60-an, Malaysia, negara kita, dia buat kempen untuk perancang keluarga. Dia sangat tak logik. Bila tuan-tuan nakkan rakyat, nakkan tenaga kerja, beranak ramai itu bagus. Sebab orang ni lah yang akan 30 tahun akan datang menjadi tenaga kerja untuk negara. Tapi bila kita kempen, jangan beranak banyak, maksud dia apa? Rakyat kita akan sikit. Dan kita terpaksa bergantung dengan tenaga luar. So jadi orang kata kenapa pelik? Tahun 60-an kita baru merdeka, kita galakkan rakyat jangan ada anak ramai. Sebab kes Cina tadi. Ketika tahun berkenaan, rekod dikatakan mati 15 juta. Tapi bila cek balik, lepas Hong Kong dipulangkan kepada China dan China buat dasar terbuka. Semua archive
apa-apa rekod perbuatan Parti Komunis Cina tu didedahkan, dan dapati dekat situ mati bukan 15 juta, 45 juta. 45 juta. Jadi okey, realiti dia, kata Dr. Zakir Naik, kalau kita seksa orang tu, bunuh dia, atas dia bunuh berjuta-juta manusia, kita baru balas seorang. Baru seorang je kita adili. Tapi bila Allah Ta'ala jadikan orang yang buat kesalahan tadi di hari akhirat, di hari akhirat dia akan berhadapan dengan apa? Siksaan yang dia takkan mati, takkan hidup. Thumma la yamutu fiha wala yahya. Dan dia takkan mati dalamnya dan takkan hidup. Dia akan kena seksa macam nak mati, hidup balik. Kulit terbakar, tumbuh balik. Itu adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lebih adil. Sebab tu kat sini bila Imam Malik macam dikatakan oleh pengarang buku ni, dia kata tak boleh, tak sepatutnya seorang tu menyibukkan diri dengan mencela sesiapa yang melakukan keburukan kepadanya. Dia atau minta balas. Kerana Allah Ta'ala adalah penghukum yang sangat adil. Kemudian dia patut, kalau orang tu kena dugaan macam ni, dia patut puji Allah Ta'ala di atas keselamatan agamanya. Dan dia tahu bahawa hukuman dunia lebih ringan dan lebih baik untuk dia banding hukuman akhirat. Jangan sekali-kali dia sibukkan diri dia dengan geram dengan orang tu, doakan kemusnahan biar terbalik ke, jangan. Ini realiti ahli sunnah. Memang nanti kalau kita bincang Imam Ahmad bin Hanbal punya cerita, Imam Syafi'i pun tajuk yang sama. Tidak ada mereka doakan keburukan kepada pemerintah yang aniaya mereka. Okey. Berkata Abu Walid Al-Baji, diriwayatkan bahawa Al-Mansur melakukan haji. Khalifah tunaikan haji. Dan dia nak apa? Nak kisos balik Malik daripada Ja'far bin Sulaiman, gubernur Madinah yang sebat Imam Malik tu. Pemerintah khalifah ketika tu cuba untuk apa? Kata Imam Malik, meh balas balik. Meh balas muda. Aku bagi kau sebat dia balik. Okey. Yang dahulunya apa, Ja'far bin Sulaiman ni sebat Imam Malik. Lalu Imam Malik enggan dan dia kata ma'adallah, tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali dia takkan buat balik. Dia takkan buat balik pada orang tersebut. Pasal macam itulah dia kata dia rasakan bahawa apa yang berlaku tadi urugan Allah Ta'ala kepada dia. Ini yang benda kadang-kadang manusia kurang melihat. Benda yang berlaku pada dia datang daripada Allah Ta'ala. Betul, manusia ni menyusahkan kita. Kita jumpa manusia, ada menyenangkan kita, ada menyusahkan kita. Tapi yang benar-benar mengatur untuk kita jumpa orang menyusahkan kita, orang menyenangkan kita adalah Allah. Bukannya kerana A, kerana B, kerana C. Kalau tidak macam tu para anbiya yang mereka ni maksum, yang terpelihara daripada dosa, macam mana mereka kena dugaan yang teruk daripada kaum masing-masing? Bukan sebab dosa mereka, tapi ialah dugaan Allah Ta'ala untuk mereka. Okay? Baik, fasal. Okay, ini tulisan-tulisan Imam Malik pula. Okay, fasal. Dan Imam Malik rahimahullah mempunyai risalah yang ditulis mengenai qadar. Ditulis ia kepada Ibnu Wahab. Dan sanad dia kepada Imam Malik adalah sahih. Dia tulis. Zaman dulu dia kena risalah. Dia tulis tu kepada seseorang yang nak sihatkan, nak bagi tahu tentang sesuatu, dia akan tulis risalah. So risalah tentang qadar. Dan dia juga ada karangan mengenai bintang-bintang dan juga kedudukan-kedudukan bulan. Dia bukannya ilmu tanjim. Okay? Dia astronomi, bukan astrologi. Dalam konteks masyarakat kita ni, kita ada suka tengok bintang atau nombor dan angka, tapi kita teka nasib dengan perkara tersebut. Sedangkan bila sebut ilmu nujum ni, memang astronomi, kedudukan bintang dan sebagainya mempengaruhi, mengajar pada kita tentang ini musim apa, ini bulan apa sebenarnya. Tapi kita dah tak tengok sangat dah. Kita dah ada jadual, kalender kat dalam telefon, kalender dekat dinding, tak tengok dah. Kalau zaman dulu orang kena tengok kedudukan bintang tu di mana untuk tahu ini bulan apa, di mana musim hujan akan datang. Tuan-tuan tengok macam orang Cina kan, bila dia ada tahun Arnab lah, tahun harimau lah. Asal tahun-tahun tersebut adalah Raja Maharaja Cina dahulu, dia seorang yang faham astronomi. Bukan astrologi astronomi. Lalu dia letakkan peraturan pada rakyat dia, tahun ini
tanam bulan ini, tuai bulan ini. Dan tahun ini, apa pokok patut ditanam, apa pokok jangan ditanam. Pasal dia berkaitan dengan musim. Lepas tu tuan-tuan tengok musim tadi kan, arnab ke, naga ke dan sebagainya, itu asalnya. Tapi lepas tu datanglah bid'ah-bid'ah tambahan yang mengaitkan tahun tadi dengan nasib. Nasib dan keuntungan. Saya kita tak ada kan nombor, angka, tak ada macam tu. Orang Melayu kita sampai sekarang ada lagi lah. Macam tanya orang tu, anak nombor berapa? Dia kata nombor 3. Dia pun kira tanah, air, api, angin. Nak kahwin ni, nak kahwin kan? Nak minang ni, ni budak perempuan ni nombor 3 juga. Tanah, air, api, angin. Oh, api dengan api tak boleh kahwin. Ini dipanggil teka-teka. Teka-meneka. Sebab kita tak tahu apa dalam qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu bila kita jumpa pengantin dan sebagainya, kita doakan kebaikan. Bagi kita mungkin benda tu angka tadi ada nilai. Bagi Allah Ta'ala qadar yang ditentukan itulah nilai sebenar. Bukannya nombor dan angka yang kita hafal. Ya? So Imam Malik dahulu ada karangan mengenai bintang-bintang serta kedudukan bulan. Diriwayatkan ia oleh Sahnun, ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, daripada Ibnu Nafi' As-Sa'id, daripada Imam Malik. Dan Imam Malik juga ada satu juzuk daripada dalam tafsir. Okey. Dan zaman tersebut memang karangan ulama berkenaan dengan tafsir ke, dia akan datang dengan riwayat hadis. Dikumpulkan dalam satu kitab riwayat hadis tentang ayat sekian apa Nabi cakap, ayat sekian apa yang datang pada dia daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan risalah pada penghakiman dalam satu jilid. Dan Imam Malik juga ada kitab sirah daripada riwayat Ibnu Qasim daripada beliau. Adapun apa dinukilkan daripada beliau, daripada Imam Malik oleh orang-orang yang hebat dan besar di kalangan sahabat-sahabat dia, dan persoalan, fatwa dan juga faedah-faedah dia adalah sangat banyak. Anak murid dia ambil daripada dia, dalam bukan karangan dia tapi dia orang nukilkan. Imam Malik kata sangat banyak. Di antara itu, okey, apa khazanah karangan Imam Malik adalah Mudawwanah dan juga kitab Al-Wadihah, dan juga ada yang lain. Okey, dengan semua keadaan dia kata kepada fiqh Imam Malik lah penamat. Umum pendapat beliau adalah tepat. Umum pendapat beliau adalah kuat, tepat. Dan kalaulah tidak ada untuk beliau melainkan mematahkan tentang tajuk hilah. Ini para ulama karang kadang-kadang bila orang buat hilah. Tuan tahu kan hilah, maksud dia ada orang benda halal nak haramkan, benda nak haram nak halalkan. Apa cara nak jadi halal? Dia panggil hilah. So, ada karangan-karangan para ulama ibtalil hiyal, membatalkan hilah-hilah. So kalau Imam Malik, kalau dia kata dia tak ada karangan kecuali dalam tajuk membatalkan hilah ataupun menjaga maqasid, tujuan-tujuan syariah, pasti dah memadai untuk Imam Malik. Hebat dah. Tapi dia ada banyak karangan lain. Dan mazhab beliau, mazhab Imam Malik ni telah memenuhi kawasan barat tanah Arab, menghala ke Afrika, sampai sekarang masih lagi. Andalus Spanyol dulu memang mazhab Maliki. Betul, macam Ibn Rushd Al-Qurtubi, dia adalah mazhab Maliki. Okay. Dan banyak daripada negeri-negeri Mesir, negeri Syam, Yaman, Sudan, Basrah, Baghdad, Kufah dan sebahagian Khurasan yang menjadi pengikut pada Imam Malik. Nanti kita akan tengok bila cerita tentang Imam Syafi'i rahimahullah, ketika dia nanti di Mesir, ada orang minta Imam Syafi'i mati, sebab kalau Imam Syafi'i tak mati, pupus dalam mazhab Malik, pupus mazhab Maliki. Nanti kita akan bincang tajuk tu. Tapi inilah Imam Malik yang dia ni satu bintang yang memberi petunjuk, tapi dia apa? Dia sangat-sangat insaf. Dia tidaklah angkat diri dia. Macam kita kata tadi, dia boleh kata bahawa mengatakan tidak tahu tu adalah lebih baik. Dan dia katakan kata-kata yang pemutus. Walaupun dia diterima, orang dengar cakap dia kata apa? Semua orang, kullu ahadin, semua orang yukhadhu min qawlihi wa yutraku, akan diambil dari kata-katanya dan ditinggalkan. Illa sahiba hadal qabri sallallahu alaihi wasallam, kecuali pemilik kubur ini. Dia tunjukkan kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengajar
dalam Masjid Nabawi, dia kata kalimah tersebut. Mana di akhirnya dia tak ada kata bahawa saya cakap ni kena dengar. Tak. Dia kata bahawa semua orang diambil dan diterima pendapatnya kecuali tuan kubur ni. Tuan kubur ni siapa? Nabi SAW. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, ilmu itu berkitar pada 3 orang. Ilmu itu berkitar pada 3 orang. Malik, Laith dan Ibnu Uyainah. Malik bin Anas, Al-Laith bin Sa'ad serta Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Yang Sufyan bin Uyainah ni nanti kita baca, dia juga jadi anak murid kepada Imam Ahmad bin Hanbal lepas tu. Tapi ini 3 orang kata Imam Syafi'i yang ilmu berkitar pada mereka. Kata pengarang buku kita, bahkan ada 7 orang bersama-sama lagi dengan 3 tersebut. Mereka adalah Al-Auza'i, As-Sawri, Ma'mar, Abu Hanifah, Syu'bah dan Hamad. Hamad bin Zaid dan Hamad bin Salamah. 7 orang lagi sebenarnya. Ada lagi ilmu berkitar pada mereka. Dan sebenarnya kalau kita buka kitab-kitab fiqh yang besar, nama mereka ni takkan hilang. Mana dia boleh kata benda ni tak boleh, benda ni boleh. Nama orang-orang ni, Al-Auza'i, Thawri, Ma'mar, Abu Hanifah, Syu'bah akan datang dalam sebutan. Cuma kita biasa belajar kitab hadis, kitab fiqh yang kecil, tak nampaklah nama dia orang. Dah keputusan dah. Tapi kalau kitab besar macam kitab Mughni Ibnu Qudamah, Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi, dia akan letakkan nama ulama-ulama ni tadi yang kepada mereka dirujuk akan agama. Telah diriwayatkan daripada Al-Auza'i. Al-Auza'i salah seorang yang menjadi rujukan dalam ilmu tadi, bahawa dia dahulu apabila disebut Malik di hadapan dia kata apa? Alimul ulama. Dia adalah orang alim daripada semua orang alim. Kata Al-Auza'i. Kata Al-Auza'i, alim al-ulama. Tentang Imam Malik. Dan juga mufti haramain. Mufti 2 tanah haram. Mufti Mekah Madinah adalah Imam Malik rahimahullah. Okey. Berkata Abu Yusuf, ni anak murid yang ketiga Abu Hanifah, Qadi Abu Yusuf. Dia kata apa? Aku tak pernah lihat, kata Abu Yusuf, aku tak pernah lihat sesiapa lebih alim berbanding Abu Hanifah, Malik dan Ibnu Abi Layla. Ibnu Abi Layla ni salah seorang perawi Bukhari Muslim. So Abu Yusuf, anak murid Abu Hanifah kata, aku tak pernah lihat sesiapa lebih alim berbanding Malik, Ibnu Abi Layla dan Abu Hanifah. Menyebut Ahmad bin Hanbal, mengingati Ahmad bin Hanbal. Telah menyebut Ahmad bin Hanbal, Malik, disebut Imam Malik. Lalu dia mengutamakan Malik ke atas Al-Auza'i, As-Sawri, Laith, Hamad, Al-Hakam dalam ilmu. Mana diletakkan beberapa orang lagi yang setara zaman dengan Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal mengutamakan Imam Malik ke atas mereka semua. Dan kata Imam Ahmad, dia adalah imam dalam hadis dan dalam fiqh. Dia imam dalam hadis dan dalam fiqh. Okey. Berkata Imam Malik, tidak aku beri fatwa. Okey. Tidak aku beri fatwa sehinggalah menyaksikan kepadaku 70 orang bahawa aku layak untuk itu. Dia tak bagi fatwa, mereka lepas 70 orang setuju bahawa dia ni memang layak untuk beri fatwa pada zaman dia. Orang yang dimaksudkan tu guru-guru dia lah, 70 orang dah kata dia layak, baru dia mula beri fatwa. Sebelum tu dia tak keluarkan fatwa pun. Berkata Abu Abbas As-Siraj, aku mendengar Bukhari berkata, sanad paling sahih adalah Malik daripada Nafi', daripada Ibnu Umar. Sebenarnya ini yang paling pendek lah. Paling pendek riwayat. Yang paling dekat dengan Nabi adalah 3 ni. Bila Malik bin Anas, dia ni adalah tabi'in. Kemudian Nafi' adalah tabi'in. Kemudian Ibnu Umar adalah sahabat. Lepas tu adalah Nabi. Lepas mereka adalah Nabi. Ini paling pendek. Paling pendek boleh ditemui. Paling tinggi bagi Imam Bukhari adalah ini. Bahkan ada orang menambah bahawa rantaian emas jadikan 4. Imam Syafi'i daripada Malik, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, daripada Rasulullah SAW.
Masukkan itu Imam Syafi'i dalam tu, dia jadi rantaian emas, silsilah Zahabiyah. Okey. Okey, di antara kata-kata Imam Malik dalam sunnah. Di antara kata-kata Imam Malik dalam sunnah adalah berkata Mutarrif bin Abdullah, aku mendengar Malik berkata, telah mensunnahkan Rasulullah SAW dan juga para pemerintah sesudah baginda sunnah-sunnah, dan pengambilan dengannya adalah ikutan kepada kitab Allah dan penyempurnaan dengan mentaati Allah. Dia kata mensunnahkan Rasulullah SAW dan para pemerintah pemegang urusan lepas baginda akan sunnah-sunnah dan mengambil dengannya ikutan kepada kitab Allah. Jadi kita pegang dengan apa Nabi tinggalkan, apa para pemerintah suruh ketika itu, maka dia adalah ikutan kepada sunnah, ikutan kepada kitab Allah, dan juga menyempurnakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah kata ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Cuma beza dia, ulil amri pada zaman tersebut bila Imam Malik cakap ni, dioranglah pemerintah, dioranglah ulama. Macam Umar ketika dia hantar ke negeri-negeri, ke Iraq, ke Syam, ke Mesir, para pemerintah, para penguasa ataupun para gubernur. Umar sebut, Umar kata, ya Allah, aku hantarkan mereka ini untuk mereka menyampaikan agama engkau. Dia bukan pentadbir sahaja, bahkan dia orang mengajarkan agama. Dia dua-dua sekali serentak. Cuma zaman lepas daripada itu, banyak pemerintah tadi diasingkan daripada ulama. Kalau tidak pada zaman para sahabat Nabi, ulil amri itu, para ulama kita buka tafsir akan sebut ulil amri ini ada kata ulama, ada kata umara. Sebenarnya pada zaman tu ulama dan umara tu adalah sama. Mereka adalah golongan yang serupa, bukannya berasingan. Cuma lepas daripada zaman Bani Umayyah dan sebagainya, mula berlaku pengasingan. Pemerintah lain, ulama lain. Jika tidak, zaman Umar ketika dihantar Mughirah bin Syu'bah ke, dihantar Ibnu Mas'ud ke, dihantar Ubay bin Ka'ab ke, dihantar dihantar Amr bin As ke, dia hantar bukan hanya setakat mentadbir, bahkan diorang juga pengajar bagi agama untuk tempat-tempat yang mereka jadi gubernur. Jadi Imam Malik kata macam tu, sebab memang ulil amri itu memang macam kalau kita ikut pegang sunnah Nabi dan sunnah ulatul amri, dia adalah kita kira berpegang dengan kitab dan penyempurnaan bagi mentaati Allah, dan dia adalah kekuatan terhadap di atas agama Allah. Tiada untuk sesiapa mengubahnya atau tidak juga boleh untuk menukarnya, dan tidak ada pandangan pada sesuatu yang menyanggahinya. Barang siapa mendapat petunjuk dengannya, maka dia mendapat petunjuk. Barang siapa yang mendapatkan pertolongan, bantuan dengannya, maka dia yang dibantu oleh Allah Ta'ala. Barang siapa meninggalkan akan sunnah ini, dia mengikut jalan selain orang-orang beriman. Jalan selain orang-orang beriman. Dan Allah Ta'ala melepaskan dia kepada arah mana dia berhadap. Okay? Dan Allah Ta'ala akan masukkan dia dalam neraka Jahannam, dan dia seburuk-buruk tempat kembali. Ini merujuk pada ayat 115 surah An-Nisa 115. Nisa 115. Ayat 115 surah An-Nisa. Menapa Imam Malik cakap tu merujuk pada ayat 155 surah An-Nisa. Yang dalam ayat berkenaan Allah Ta'ala nyatakan, wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menyisihi rasul, mana rasul ke kanan, dia pergi kiri. Okey, dia yushaqiqir rasul, mana syaqqa, belah. Mana kalau Nabi ke sini, dia pergi tempat lain. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah menyata kepada dia petunjuk. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dia ikuti jalan selain jalan orang beriman. Selain jalan orang beriman. Antara jalan orang beriman adalah tak memberontak kepada pemerintah. Para sahabat Nabi tak ada pun. Diorang memang marah dengan orang-orang yang memegang kuasa dan menyiksa orang ramai di kalangan Bani Umayyah, tapi diorang tak buat tentera baru lawan dengan pemerintah-pemerintah berkenaan. Jadi ini sunnah
para sahabat. Jadi dalam ayat tadi dia kata nuwallihi ma tawalla, kami hadapkan dia, alihkan dia, palingkan dia ke mana arah dia nak paling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia jahannam. Wa sa'at masira, dan dia seburuk-buruk tempat kembali. Mereka kata-kata Imam Malik ini merujuk kepada orang menyanggahi akan ijma', kesepakatan apa yang dipegang oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Isa bin Isa, berkata Malik, aku lama ja'ani rajulun ajdalu min rajulin tarakna ma nazala bihi Jibrilu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lijadalihi. Dia kata, Imam Malik kata, adakah setiap kali mana datang kepada kita, adakah setiap kali mendatang kepada kita seorang lelaki yang lebih kuat berdebat berbanding lelaki yang lain. Mereka katakan kita datang, orang datang debat kita, kemudian kita lawan dia, kita menang. Lepas tu datang seorang lagi, kita lawan, debat dia, kita menang. Adakah setiap kali datang orang macam ni, kita debat dia, lalu kita tinggalkan apa yang bawa turun oleh Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendebat dia? Mana kita tak perlu pun, pasal bila dah ada daripada Allah Ta'ala perintah melalui wahyu dibawa kepada Nabi oleh Jibril, tak ada ruang untuk benda lain berlaku kat situ. Tak perlu kita pertahankan pun. Pasal benda-benda macam ni sebenarnya tak perlu. Okay? Berkata Ja'far bin Abdullah, kami dahulu di sini Imam Malik, lalu datang kepada seorang lelaki. Lalu dia kata, wahai Abu Abdullah, Ar-Rahmanu ala arsyistawa, Tuhan yang penyayang, di atas arasy dia bersemayam. Kaifastawa, macam mana dia bersemayam? Dia soalan ni memang antara masyhur. Bismillah. Daripada persoalan yang dibawa pada Imam Malik. Okay, jadi orang tu tanya soalan kepada dia, macam mana Allah Ta'ala bersemayam? Maka Imam Malik tak dapati sesuatu apa dia dapati pada persoalan berkenaan. Dia pandang ke bumi, dan dia mula ada kayu kat tangan dia, dia cucuk-cucuk dengan kayu kat tangan dia. Okay, sampaikan apa? Berpeluh-peluh. Dia pasal dengar tentang orang tu tanya soalan tentang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha agung, maha tinggi, maha besar. Tak ada bandingan untuk dibandingkan. Bila orang tanya macam mana, itu soalan salah. Bagi kita tahu macam kita kata Allah Ta'ala mendengar. Mendengar, kita faham kalimah mendengar. Tapi macam mana? Jangan soal. Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Tak ada seumpamanya satu benda pun. Yang problem kita ni adalah orang-orang yang masuk kepada persoalan berkenaan dan dia nafikan tentang sifat Allah Ta'ala kerana tak masuk akal. Tak masuk akal. Kemudian dia angkat kepala dia dan dicampakkan akan kayu tersebut. Waqala, dan Imam Malik kata, al-kaifu minhu ghairu ma'qul. Cara daripada Allah Ta'ala benda yang tak boleh dimasuk akal. Sebab Allah Ta'ala tak ada contoh. Kita faham kalimah, tak tahu cara. Dan istiwa minhu ghairu majhul. Istiwa, perbuatan bersemayam dari Allah Ta'ala tidaklah tak diketahui. Pada kalimah tu, engkau tahu, aku tahu maksud dia. Semua orang tahu maksud kalimah istiwa. Wal imanu bihi wajib. Iman dengannya adalah wajib. Was su'alu anhu bid'ah. Dan menanyakan mengenai soalan tersebut adalah bid'ah. Menanyakan dengan istiwa tu macam mana adalah bid'ah. Wa dhunnuka sahiba bid'atin. Aku rasa kau ni pemilik bid'ah, ahli bid'ah. Okay? Wa amara bihi fa ukhrija. Imam Malik perintahkan keluarkan daripada kelas, jangan bagi masuk. Soalan tadi sebenarnya adalah di antara, kadang-kadang banyak soalan macam tu untuk uji, test guru dan sebagainya. Okay. Telah meriwayatkan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dalam kitab Ar-Rad ala Jahmiyah daripada Abdullah bin Nafi'. Beliau telah berkata Malik, Allah fis sama', Allah di langit, wa ilmuhu fi kulli makan, tapi ilmunya di semua tempat. La yakhlu minhu syai', tak kosong daripada ilmu Allah Ta'ala satu benda pun. Allah di atas langit, tapi ilmunya pada semua tempat. Macam Allah Ta'ala nyatakan kepada Musa dan Harun. Okay? Innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian, aku dengar, aku lihat. Kadang orang kata macam bersama, semua tempat ada, atau bukan. Berkata Ibn Abi Uwais, aku mendengar Malik berkata, Al-Quran kalamullah, wa kalamullah minhu, kalam Allah daripadanya, walaysa minallah syai'un makhluk, dan tidak ada daripada Allah Ta'ala sesuatu yang makhluk. Tak ada benda yang makhluk dari Allah Ta'ala. Sebab yang mana pada sifat Allah Ta'ala, dia adalah sama dengan Allah Ta'ala, tidak makhluk. Tidak makhluk. Telah berikan Ibu Nafi' daripada Malik, dia kata
Man qala Quran makhlukun yujladu wa yuhbasu. Barang siapa kata Quran makhluk, dia patut disebat dan dikurung. Berkata Qadi Iyad, okay, dan telah berkata bukan seorang sahaja daripada Malik, al-imanu qaulun wa amal. Iman adalah kata-kata dan amal. Yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Wa ba'dahu afdalu min ba'din, dan sebahagian iman tadi lebih afdal banding sebahagian yang lain. Mana maksudnya iman tu bertambah berkurang. Iman tu kata-kata dan amal. Ini adalah di antara akidah kita. Kerana orang-orang yang berfahaman, contoh macam Murji'ah dan sebagainya, dia tak ada. Iman tu hanya percaya. Amal tak ada pun tak apa. Dan kata iman tu percaya, dah percaya macam nak tambah. Macam saya kata ini air, macam nak tambah. Tapi dalam tajuk iman, pasal iman dalam syariah Islam, maksud dia adalah kepercayaan dengan hati, kata-kata dengan lidah, perbuatan dengan anggota. Sebab tu dia boleh bertambah dan berkurang. Alhamdulillah. Okay, kita berhenti situ. Nanti insya-Allah nanti kita sambung lagi tentang Imam Malik. Lepas tu nanti Imam Syafi'i rahimahullah. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.